Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Terlebih dahulu saya bersyukur kerana diizinkan Allah untuk berkongsi buah fikiran sebagai tazkirah untuk diri saya dan tuan-tuan budiman lagi beriman kali ini. Selamat datang ke Facebook page Persatuan Ulama Malaysia dalam program tazkirah dan sempena Ramadan 1441 Hijrah. Terlebih dahulu mohon kerjasama baik tuan-puan untuk like dan share page ini bagi membolehkan ramai lagi netizen beroleh manfaat ilmu bersama Persatuan Ulama Malaysia. Terima kasih tuan-tuan puan-puan kerana memilih untuk bersama pada petang yang berbahagia ini. Percayalah tuan-puan bukan tidak sengaja untuk berada di sini, tetapi ia telah ditakdirkan oleh Allah. Apa khabar semua? Didoakan agar tuan-tuan semua sihat, bahagia bersama keluarga tersayang, dan tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat berpuasa dan Ramadan Karim. Bagi penonton yang menonton di rumah, selamat mematuhi arahan PKP dengan sabar dan redha. Dan bagi penonton yang menonton di tempat kerja, boleh jadi sedang bertugas sebagai frontliner kita, sama ada sebagai petugas kesihatan, polis, PDRM, rela, ATM dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih atas khidmat mulia tuan-puan. Semoga Allah beri ganjaran pahala yang lebih besar buat kalian yang mampu berpuasa sambil berkhidmat di barisan hadapan menghadapi ujian COVID-19 ini. Hari ini adalah hari ketiga atau minggu pertama kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak dan sedang menjalani ibadah puasa yang diwajibkan, sebagaimana ayat yang saya baca di mukadimah tadi. Tuan-tuan, jika di tahun-tahun terdahulu, di kali ini ramai akan membincangkan suasana betapa meriah dan penuhnya masjid dan surau masing-masing dengan jemaah solat tarawih awal Ramadan. Jika di surau, AJK Surau terpaksa menambah khemah untuk memastikan keselesaan ahli Koreahnya. Namun hari ini masjid dan surau terkunci pagarnya. Sayu rasa. Mudah-mudahan Allah ubat rindu kita kepada masjid dan surau ini dengan segera menghapuskan COVID-19 dari manusia yang tercinta. Jika di tahun-tahun terdahulu, di kali ini ramai membandingkan panjang pendek bacaan surah imam masjid dan surah masing-masing sewaktu mengimami solat tarawih. Kini mereka semua khasnya suami-suami, bapa-bapa dan anak lelaki mereka lah yang menjadi imam di rumah masing-masing. Ketika ini mereka bebas memilih hak nak baca panjang ataupun pendek. Jika di tahun-tahun terdahulu, di kali ini ramai membincangkan layanan pentadbir masjid terhadap surau, terhadap anak-anak kecil yang bising sewaktu solat tarawih di masjid ataupun di surau. Namun hari ini masing-masing sedang berusaha mendisiplinkan anak-anak mereka di rumah masing-masing agar tidak mengganggu jemaah yang di rumah. Jika di tahun-tahun terdahulu akan ada timbul perbincangan berkenaan khilaf sama ada solat tarawih 8 rakaat atau 20, sehingga ada pihak berkuasa negeri yang menetapkan jumlah rakaat yang perlu dilaksanakan oleh pihak masjid dan surau. Maka hari ini terpulanglah kepada imam tarawih masing-masing di rumah. Apa yang penting, jangan sampai ditinggalkan amalan solat tarawih secara berjemaah, kerana ia adalah suatu amalan yang tuntut dan hanya ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini sahaja. Jika tahun-tahun terdahulu ucapan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tamu kita Ramadan telah tiba,
hanya wujud di poster dan banner yang disediakan oleh pentadbir masjid dan surau, di tiang-tiang dan atau di pokok-pokok di laluan kita. Namun hari ini kita menyaksikan di ruang tamu rumah kita semua hadirnya Ramadan sebagai tamu yang mulia, di mana kebanyakan daripada kita menjadikan ruang tamu sebagai musola untuk solat tarawih berjemaah. Alangkah indahnya aturan Allah buat kita semua dalam menjayakan misi menghidupkan malam-malam Ramadan. Selaras dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka diampunkannya baginya segala dosa yang telah lalu. Tuan-tuan para penonton beriman lagi beriman tinggi, jika di tahun-tahun terdahulu kebiasaannya hanya suami atau bapa dan anak-anak lelaki saja pergi solat jemaah 5 waktu di masjid dan surau demi mengajar fadilat solat berjemaah. Namun hari ini semua ahli keluarga dapat peluang memperoleh pahala solat berjemaah tanpa perlu keluar dari rumah apabila mereka mendirikan solat bersama-sama dengan ahli keluarga, ibu, bapa dan anak lelaki. Dan apa yang manisnya, mereka boleh solat berjemaah di awal waktu. Jika di tahun-tahun terdahulu, ahli keluarga akan berpisah selepas solat subuh untuk bertugas di pelbagai lokasi dan belajar di pelbagai sekolah ataupun institusi, dan hanya boleh berjumpa kembali pada waktu berbuka. Namun hari ini, semua ahli keluarga tidak akan ke mana-mana, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sama-sama tolong membuat kerja-kerja di rumah, sehingga akhirnya mampu merapatkan hubungan sesama ahli keluarga. Tuan-tuan puan-puan penonton beriman yang sabar, di tahun-tahun terdahulu kita kurang menggunakan kemudahan rangkaian internet sebagai salah satu alat beribadah. Namun hari ini ramai yang terzahir kebijaksanaan dan kreativiti menggunakan teknologi rangkaian untuk beribadah. Apabila adanya di antara kita yang mengendalikan tadarus secara video conferencing yang menghubungkan ahli keluarga atau rakan yang tinggal sendirian untuk sama-sama bertadarus di samping memastikan kesihatan masing-masing. Ada juga imam yang kreatif yang mendirikan TV LED di ruang tamu kita itu sebagai Quran besar untuk memudahkan membaca surah panjang dalam solat tarawihnya. Ada juga penerima penyebar pengedar e-book, buku digital mengandungi panduan-panduan puasa, panduan solat tarawih melalui WhatsApp group masing-masing. Ada juga penganjur yang menghadiri majlis ilmu secara online, sama ada di Facebook Live seperti ini ataupun di YouTube Live, ceramah-ceramah online yang dianjurkan. Walau bagaimanapun, adalah dinasihatkan agar kita semua perlu menggunakan kebijaksanaan untuk memilih mana kuliah ilmu Islam yang sahih berbanding dengan yang tidak sahih. Saya ingin mencadangkan agar pihak berkuasa, sama ada Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau JPM, Jabatan Perdana Menteri Berkaitan Islam, mewujudkan mekanisme baru yang boleh membantu netizen mengenal pasti daripada jutaan maklumat sedia ada di internet, manakah maklumat yang sahih yang boleh dijadikan autoriti dan panduan. Sebagai contoh, diwujudkan suatu logo tertentu yang mana laman web atau mana-mana aplikasi Islam perlu mendaftar untuk mengguna dan mempamerkan logo tersebut. Mana-mana laman web atau aplikasi yang memaparkan logo dipantau dan diaudit dari masa ke semasa oleh pihak berautoriti. Logo tersebut merupakan lambang kepada autoriti. Laman web itu mempunyai info Islam yang sahih, yang selaras dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan terselamat daripada ajaran sesat. Cadangan ini sama analoginya dengan pelaksanaan logo Halal Jakim yang kita sedia maklum ada pada produk dan perkhidmatan pada hari ini.
Jika perkara ini dapat dilaksanakan, ia akan memelihara masyarakat netizen yang tiada asas agama dari terus terjerumus dengan ilmu yang tidak sahih dan menyeleweng, yang akhirnya membina masyarakat Islam yang memiliki fikrah yang sahih, benar-benar sahih pada masa yang akan datang. Tuan-tuan penonton Pandang Budiman yang dikasihi, jika di tahun-tahun terdahulu ramai dalam kalangan kita balik kerja petang-petang akan singgah ke pasar-pasar Ramadan, terzahir meriahnya orang berjualan, juadah berbuka puasa beraneka, penuh kedua belah tangan memborong juadah berbuka. Namun hari ini juadah berbuka dibuat oleh air tangan isteri tercinta atau air tangan ibu tersayang, di samping juadah tambahannya yang diberi secara online. Alangkah indahnya aturan Tuhan. Jika di tahun-tahun terdahulu di hujung Ramadan kita beratur panjang selepas tarawih di masjid dan surau di hadapan meja amil untuk membayar zakat, namun hari ini kita boleh terus membayar zakat menggunakan perbankan online melalui laman zakat negeri masing-masing tanpa bertemu amil zakat Korea kita. Jika di tahun-tahun terdahulu kita bawa duit ke masjid dan surau untuk isi tabung, namun hari ini kita hanya perlu derma dengan secara transfer wang kita melalui bank online sahaja untuk menderma ke masjid, surau atau mana pihak yang menguruskan amal khidmat kebajikan pada saudara kita yang memerlukan di bulan Ramadan yang mulia, yang dalam tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pasal 3 dan 4 ini. Tuan-tuan para penonton beriman, perkara yang saya senaraikan tadi adalah norma baru, new norm yang kita hadapi bersama apabila bukan sahaja negara kita, malah seluruh dunia mengalami musibah pandemik COVID-19. Kita bersama berjuang bersungguh-sungguh untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 dengan cara yang amat luar biasa, yang pada mulanya kita pun susah nak percaya. Betul ke duduk di rumah boleh sekat COVID-19? Sehingga halnya akan menjadi sejarah peribadi kita semua pada suatu masa kelak, apabila cucu bertanya, betul ke Datuk dulu duduk sama-sama berjuang melawan perang pandemik COVID-19? Apa yang Datuk buat? Kita jawab dengan bersungguh-sungguh, Datuk duduk di rumah je. Walaupun kelihatan jenaka, tapi ianya adalah benar. Apakah musibah ini berlaku terlalu berat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad? Tidakkah kita saksikan dalam sejarah Nabi, sejarah besar umat Islam terdahulu, Nabi telah menempuh beberapa peperangan besar yang berlaku di bulan Ramadan. Pertama, Perang Badar terjadi pada Ramadan 2 Hijrah. Yang kedua, Perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Kedua-dua perang ini disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, Perang Hittin pada bulan Ramadan 584 Hijrah atau Oktober 1187 Hijrah, yang menyaksikan detik bersejarah apabila Baitul Maqdis berjaya dibebaskan oleh tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi daripada tentera salib. Seterusnya, Perang Ain Jalut pada 3 September 1260. Peperangan ini melibatkan antara kerajaan Mamluk yang ketika itu di bawah pemerintahan Sultan Saifuddin Al-Qutus, pasukan tentera Mongol. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, saya akhiri tazkirah pada petang ini dengan maksud sepotong hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan urusan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik, dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang mukmin yang sempurna imannya. Jika dia mendapat sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Dengan senang sebagai seorang mukmin, marilah kita redha dan syukur atas segala nikmat pemberian Allah yang banyak tak dikira ini. Sungguh pun di musim PKP, tapi layanan pemerintah kita terhadap rakyat Malaysia lebih baik berbanding negara-negara lain. Marilah kita bersabar menghadapi musibah yang memang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Allah. Kita semua yakinlah bahawa Allah tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan yang ada pada kita untuk menghadapinya.
marilah kita amalkan sikap positif dan bersedia dengan norma-norma baru. Di samping terus berdoa, musibah ini akan dihapuskan segera oleh Allah SWT dengan dunia yang lebih baik, suasana kehidupannya kemudian kelak. Akhirnya mohon maaf andai ada perkara yang susah difahami dari saya, dan saya sudahi tazkirah ini dengan ucapan selamat berpuasa, selamat beribadah di Ramadan yang berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.